Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham bin Afizal akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Nabi Syed. Kisah Nabi Syed, Nabi kedua setelah Nabi Adam, dapat menjadi cerita yang menginspirasi bagi umat Islam. Nabi Syed adalah seorang putera Nabi Adam dan Hawa yang mencetuskan wasilah kenabian di muka bumi setelah ayahnya. Boleh dikatakan Nabi Syed merupakan Nabi yang kedua setelah Nabi Adam. Nabi Syed termasuk guru kepada Nabi Idris yang pertama kali mengajarkan baca tulis, ilmu falak, menjinakkan kuda dan lain-lain. Di dalam kitab Qasas Al-Anbiya, sebagaimana yang diceritakan Salim Umar Alatas, disebutkan Nabi Adam sempat menderita sakit selama 11 hari sebelum wafatnya. Saat masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Syed, iaitu anaknya, untuk meneruskan wasilah kenabiannya. Nabi Adam juga sempat mengingatkan Syed untuk menjaga kerahsiaan mandat tersebut agar tidak sampai diketahui oleh puteranya yang pendengki, iaitu Qabil. Menurut Ibnu Abbas, Syed dilahirkan ketika Nabi Adam berusia 930 tahun. Syed terpilih menjadi keturunan Adam yang menjadi Nabi kerana memiliki kelebihannya dari segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan dan kepatuhan yang dibandingkan dengan semua anaknya pada saat itu. Nama Nabi Syed memang tidak disebut di dalam Al-Quran dan tidak termasuk dari 25 Nabi yang wajib diketahui. Syed merupakan salah satu anak Nabi Adam yang diangkat menjadi Nabi. Hal ini berdasarkan riwayat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahawa Nabi Syed menerima 50 suhuf, iaitu lembaran wahyu dari 100 suhuf yang Allah turunkan kepada para Nabi. Sabda beliau yang bermaksud diturunkan kepada Nabi Syed 50 suhuf. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Saat Nabi Adam akan wafat, beliau mengajari Nabi Syed banyak hal di antara waktu malam dan siang serta ibadah-ibadah pada waktu tersebut, serta kabar terjadinya taufan banjir di masa yang akan datang. Pada zaman pemerintahan Nabi Syed, semua manusia menyembah Allah, namun Allah tetap mengutuskan Nabi Syed untuk mengingatkan manusia agar selalu menyembahnya dan tidak membuat kerosakan di muka bumi. Allah juga menurunkan syariat baru pada Nabi Syed, iaitu larangan untuk menikah dengan saudara kandung. Berikut merupakan dosa pertama yang dilakukan secara beramai-ramai dan ramai manusia yang menyukainya, iaitu zina, persetubuhan di luar nikah. Sedikit demi sedikit, syaitan iblis sedang menguasai manusia naik ke setiap peringkat. Maka dari itu Allah menurunkan firman dalam Quran dalam surah An-Nur ayat ke-21. Dalam hal ini, Nabi Syed memerintah, menasihati dan melarang umat manusia pada zaman itu. Seterusnya, kisah Nabi Syed di dalam Bible. Kisah bermula dari Adam dan Hawa yang dihalau keluar dari Taman Eden. Adam dan Hawa melahirkan Abil dan Kain.
Setelah beberapa peristiwa, Kain membunuh Abil. Setelah Kain membunuh Abil, Kain diasingkan dari keluarganya Adam dan Hawa. Dan pada dasarnya mereka tidak mempunyai anak lagi. Tidak lama kemudian, Adam dan Hawa kembali bercinta dan melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Set. Ia berkata, Set adalah pemberian kepadaku menggantikan anak lelaki-lakinya yang bernama Abil. Set dilahirkan ketika Nabi Adam berumur 130 tahun. Setelah Set hidup selama 105 tahun, dia memperoleh seorang anak bernama Enos. Ketika Set berumur 800 tahun, dia memperoleh seorang anak lelaki dan perempuan. Set hidup selama 912 tahun dan kemudiannya dia meninggal. Akhir sekali, Set dalam arkeologi. Menurut agama Kristian, dalam kitab Kejadian, kitab suci Ibrani dan Alkitab, Set merupakan salah satu anak, kemungkinan anak ketiga daripada Adam dan Hawa, dan merupakan adik lelaki daripada Kain dan Habil. Ia dilahirkan selepas Habil dibunuh oleh Kain. Nama Set disebut sebanyak 10 kali dalam Alkitab, iaitu 7 kali di dalam kitab Kejadian, sekali dalam kitab Bilangan, sekali dalam kitab Tawarikh, dan sekali dalam Injil Lukas. Melalui keturunan Set, lahirlah keturunan Nuh, Abraham, Daud, dan sehingga akhirnya menurunkan Yesus. Selain itu, menurut kepercayaan lain, iaitu melalui kitab Yobel, Set menikahi adik perempuannya, iaitu Azura, pada umur 105 tahun. Dan ketika anak selepas itu, dia melahirkan anaknya yang bernama Enos. Set meninggal pada tahun 912 tahun. Nama Set diambil daripada bahasa Ibrani, iaitu Shet, yang bermaksud dasar. Menurut tradisi ini, Set dianggap sebagai dasar ataupun fondasi dunia kerana dia adalah leluhur pertama umat manusia yang dilahirkan dari orang tua yang manusia. Dengan itu, seluruh umat manusia dianggap terkait dengan Set. Dan akhir sekali, menurut Islam, Wahab bin Muhabib mengatakan ketika Adam meninggal, Set telah berusia 400 tahun. Set telah diwasiat oleh Adam untuk memerangi saudaranya Qabil. Set pergi untuk memerangi Qabil, dan itu merupakan perang pertama di dunia. Set memperoleh kemenangan menentang Qabil. Kemudian, Set memimpin anak cucu Adam, dan ia memimpin dengan peraturan dan hukum Allah, dan ia membawa persatuan di antara orang-orang di sekitarnya. Sekian, terima kasih.